Okey, itu dia kempen yang telah pun dilancarkan semalam. Ya, dan saya pun telah pun hantar tweet #MySayang. Apa ceritanya? Saya kata, saya ceritakan Malaysia dan saya kata jangan lupakan perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu yang banyak berkorban untuk tanah tumpah darah kita. Ya, okey. Dan nanti saya pun hantar. Ada Amel juga retweet. Terima kasih. Jadi kalau anda nak hantarkan hashtagnya #MySayang, MYSYG. Jadi anda boleh hantarkan gambar ataupun video ataupun kisah ataupun momen yang menarik yang boleh dikongsikan dengan rakyat Malaysia yang lain, yang menjadi kebanggaan anda lah sebagai seorang rakyat Malaysia. Dan tadi ada sebut mengenai pahlawan, nanti kita ada juga segmen Satria. Ya, kita ada segmen Satria yang kita kongsikan bersama anda. Okey, tapi sebelum itu kita nak bercerita mengenai satu isu. Itulah dia, dah nak masuk bulan Ramadan ni, saya juga ada kenalan dan juga ramai lagi yang bakal mengerjakan umrah. Dan itulah dia, alhamdulillah kita ucapkan selamat pergi, selamat pulang, semoga diberkati. Tapi pada masa yang sama ada juga mereka yang tertipu. Ya, ada juga cerita-cerita yang menyebabkan punyalah niat yang baik tapi akhirnya dipalit dengan benda-benda yang tak baik. Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ya. Okey, jadi kita ingin kongsikan satu bingkisan ini. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Di Malaysia, tahun demi tahun penipuan dan penyelewengan agensi pengendali umrah dilaporkan kian meningkat. Berdasarkan statistik kes yang telah difailkan di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia pada tahun 2009, kes penipuan ketika itu hanya tercatat sebanyak 37 kes dan kini tahun 2012 ia telah meningkat lebih dari 200 kes penipuan membabitkan agensi pengendalian umrah ataupun haji. Ya, peningkatan kes yang ketara sejak kebelakangan ini telah memberikan satu petunjuk buruk, apatah lagi anasi-anasi agensi palsu ini sedang giat masuki ke dalam industri pengendalian umrah dan haji dan ia mampu memudaratkan masyarakat Islam Malaysia. Dan antara kes-kes yang telah dilaporkan ingin kita kongsikan pada bulan Jun 2009 di Seremban, sebuah agensi pelancongan beroperasi di Senawang didakwa menipu pelanggan dengan mengutip wang sejumlah RM336,000 daripada pakej umrah tersebut. Ia dilaporkan pasangan kembar yang mendakwa ditipu oleh agensi pelancongan yang beroperasi di Senawang, dan 80 lagi pelanggan lain turut ditipu oleh agensi yang sama bagi hasrat menunaikan umrah lebur begitu saja. Okey, pada tahun bulan yang sama, hasrat 12 bersaudara bagi mengerjakan umrah menerusi pakej ditawarkan agensi tidak kesampaian. Nasib malang itu telah menimpa pasangan suami isteri dan dilaporkan telah kerugian sebanyak RM15,000 pada tahun 2007. Pada awalnya mereka tertarik untuk menyertai pakej umrah terbabit kerana ditawarkan penceramah yang kerap kali mengajar agama di surau Taman Perumahan Berhampiran yang terletak di Masai Johor. Namun menjelang tarikh perjalanan, pelbagai alasan diberi termasuk alasan hotel yang ditempah sudah dirobohkan dan sebagainya. Agensi tersebut juga gagal dihubungi. Dan pada tahun 2010 pula, bulan Mac, di Kuala Terengganu, 2 ejen pelancong dihadapkan ke Mahkamah Magistrate kerana didakwa melakukan pecah amanah dan menipu wang bayaran pakej mengerjakan umrah ke Mekah bernilai RM766,000. Mereka menipu 219 orang jemaah dengan menawarkan pakej umrah sebanyak RM3,500 setiap orang. Okey, pada April 2010 di Langkawi, seramai 65 jemaah Langkawi kecewa ekoran ditipu oleh sebuah syarikat pelancongan yang beribu pejabat di Sungai Buloh didapati gaib. Mereka menyedari ditipu apabila syarikat terbabit gagal menyediakan penerbangan yang dijadual berlepas jam 3 petang dari Kuala Lumpur seperti dijanjikan. Syarikat berkenaan juga didapati tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan kes terkini iaitu pada bulan Jun, bulan lepas 2012, di Tumpat, Kelantan, seramai 35 warga mas mendakwa kerugian lebih RM350,000 akibat ditipu agensi yang menawarkan pakej untuk mengerjakan ibadah haji kepada mereka. Jadi inilah dia kes-kes, antara kes-kes ditipu
umrah dan haji ya. Dan kadang modus operandi cukup pada mulanya cukup meyakinkan sebab ada pula yang kes tu sebagai imam dan penceramah di masjid berkenaan. Orang yang dikenali. Okey, jadi untuk bercerita lebih lanjut, kita bersama dua orang tetamu pada pagi ini. Ya, kita bersama di ujung sana ialah Encik Muhammad Mustafa Hamzah sebagai aktivis pengguna, dan di sebelah kanan saya ialah Puan Syuhaidah Borham, Naib Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Bumi Putera Malaysia. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Itulah dia, sangat-sangat mendukacitakan, sangat-sangat menyedihkan. Mungkin Puan Syuhaidah nak tanya dululah komen mengapa boleh terjadi sebegini ya. Gitulah, kalau kita tengok daripada dasarnya lah ya. Sekarang ni sehubungan pada semua lah ya. Serambang ni saya cerita. Kadang-kadang kita ni kalau nak pergi buat umrah ke apa, dia akan tengok pada kos. Itu sifat pertama kita lah. Yang mana murah, dia akan pergi dulu. Tetapi risikonya dia orang tak tahu sama ada syarikat tu telah didaftarkan atau sama ada syarikat ni betul-betul telah diiktirafkan. Satunya sama yang lebih mustahaknya syarikat itu pernah tak mengenali. Kalau kita lihat sekalipun ya, di mana-mana taman kalau kita follow very carefully, banyak di susurau masjid ditampal. Umrah 3,000 lebih memang tidak menasabah. 4,000 lebih memang betul-betul tak menasabah. Tetapi jemaah mengambil risiko tu. Ya, jadi kan daripada sebab-sebab tertentu itulah terjadinya benda-benda begini. Janji, kadang janji, orang kata manusia ni kalau kita cakap okey saya akan begini begitu ya, dalam sekelip mata dia akan terlupa. Pasal tak semua orang akan berfikir takkan mengenai agama orang nak membohong. Takkan kita jadi pun secara rasional ni kita akan fikir takkan orang sanggup nak buat begitu. Itulah menyebabnya terjadi benda-benda macam begini. Nak menjelaskan Puan, kalau agensi-agensi yang nak membawa umrah dan haji ni memang perlu diiktiraf dan perlu bertauliah. Perlu diiktiraf dan bertauliah. Sama juga yang buat haji ni, tabung haji meluluskan 25 syarikat. Haji 27, dua tidak penikan MACDV, and 25. Jadi kalau seseorang tu kan perlu ceklah dalam website dia di tabung haji. Okey, jadi Cik Borhan pula sebagai pengguna, Cik Mustafa, maafkan saya, Cik Mustafa. Jadi kita sebagai pengguna, apa antara hak yang kita perlu tahu, dan mana kita tahu kadang-kadang kos itu memainkan satu peranan jugalah. Kita kalau boleh nak cari yang kata orang tu tak terlampau mahal tapi sama mampu dimiliki. Dan sebenarnya bukan haji ataupun umrah saja, kadang macam seperti perkhidmatan upah haji ataupun upah umrah pun kadang-kadang kita pun sering ditipu. Jadi mungkin Cik Mustafa boleh jelaskan. Terima kasih Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Zul, Syuhada dan penonton TV3 pagi-pagi ni kan. Kadang saya tertarik dengan satu perkara yang Zul terangkan tadi mengenai pelibatan tokoh-tokoh agama, pelibatan imam-imam yang menjadi ejen kepada syarikat-syarikat yang kita kesan sebagai syarikat menipu ni tadi. Saya nak cerita satu, mengambil kesempatan ni kan. Ada satu isu di mana bagaimana cara mereka menarik orang-orang yang nak pergi haji tadi supaya melabur dalam syarikat ni dan untuk pergi haji dan umrah lah. Di mana satu peristiwa imam dan tokoh tadi dalam ceramah agama dia menawarkan satu pakej umrah, satu pakej haji, ini kita cakap mengenai pakej umrah. Menawarkan satu kos yang begitu murah, lebih kurang dalam 4,000, 4,500, di mana beliau mengatakan kepada para jemaah yang hadir, semua jemaah yang berhasrat untuk pergi mengerjakan umrah tadi perlu membayar cuma 2,500. Bakinya akan dibayar oleh ada dermawan yang sudi menderma kan, untuk menampung kos lebihan kan. 2,500 makna lebihnya katakan 4,500 tadi, selebihnya 2,000 akan ditanggung oleh satu dermawan yang sudi untuk menampung kos tersebut sebagai satu amal jariah beliau kan. Akhirnya apabila perkara ini berlaku dan jemaah tadi tertarik dengan tawaran tersebut, bila lagi dengan satu kos yang murah 2,500 dia pun melabur. Selepas pelaburan dibuat,
selang beberapa bulan seperti dijanjikan, perkara tak jadi. Umrah dibatalkan. Ini kita minta supaya para jemaah tadi, seperti mana ahli panel kita bercakap dengan jemputan tadi lagi, di mana pastikan kan tawaran yang ditawarkan kepada kita tu, package yang ditawarkan tu realistik. Semak, kita boleh semak melalui portal tabung haji, portal JAKIM, portal Kementerian Pelancongan, syarikat-syarikat yang daftarkan macam 25 syarikat tadi, sama ada package yang ditawarkan melalui ejen ataupun syarikat-syarikat terbabit mendapat pentauliahan ataupun tidak. Okey. Itu soalan yang pertama yang harus kita tanya jugalah. Kalau orang ada sesiapa yang menawarkan apa package bertauliah, mungkin kita boleh minta apa bukti sama ada ejen itu bertauliah atau tidak, ataupun kita boleh pergi ke website sendiri dan apa lagi mungkin ada taktik-taktik atau cara atau modus kes-kes operandi yang selalu mereka gunakan. Yang Puan Syahada sendiri pernah ataupun macam yang dikatakan Cik Mustafa tadi juga kan, ini ada sedutan daripada kes yang dulu juga, dan mungkin masih ada lagi ya, di mana jemaah yang macam Cik apa kata tadi hanya membayar sebanyak 3,000 ya, dan boleh pergi menunaikan umrah setahun selepas tu. Itu yang telah dijanjikan, tetapi tidak boleh pergi sebelum melewati 12 bulan tu. Jadi dan duit yang diberi itu you bayar upfront lah. Ya, dan sekiranya terjadi, ada kes-kes yang menanya juga pada kita, sekiranya kalau si pemberi wang tu tadi meninggal ataupun dia kata akan diserahkan kembali, bayar semula lah. Tetapi lagi satu soalannya, apa kata nama yang syarikat owner tu tiada, dikatakan dia pula meninggal dunia, dan terbukti ada kes-kes yang sebegitu rupa. Apa perjanjian yang dibuat selama 12 bulan tu tidak ditepati. Itu dari risikan kita dengar. Tetapi saya nasihatkanlah para jemaah yang betul-betul ni, seperti yang Cik Mustafa kata, go pada portal website yang telah disediakan oleh pihak Jauhar dan juga tabung haji. Di situ dilistkan. Kita dari masa ke masa selalu mengingatkan, dan kita pun juga selalu dengar rintihan daripada pihak pengguna tribunal semua kan, mengatakan sekian figure sekian telah banyak ditipu. Dan kalau sebagai pengguna sendiri kita tak mengambil orang kata iktibar daripada situ, dan masih juga berani, kita dah but on our part, sebagai on part of Bumitra, kami juga kami adalah ejen pelancongan pelancongan Muslim Bumi Putra. Jadi secara ni dari masa ke masa kami masih untuk mengingatkan para pengguna supaya tak tertipu, berwaspada. Yes. Kalau untuk warga emas yang mungkin tak biasa menggunakan internet dan sebagainya, mungkin boleh mendapatkan pertolongan anak-anak ke ataupun anak saudara ke, siapa boleh tak tolong pergi ke website atau portal untuk melihat sendiri, dan kalau boleh print syarikat yang iktiraf ini boleh printkan benda tu lah untuk jadi kalau ada siapa minta pertolongan anda tu, silalah bantukan supaya tidak terjadi kes seperti ini. Kes penipuan yang berlaku dalam isu penipuan ejen umrah dan haji ni kan Zul, dia terus meningkat daripada masa ke masa. Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Tribunal Pengguna pada tahun 2009 macam Zul cakap tadi 37 kes. 2010 meningkat kepada 155. Kemudian 2011 meningkat kepada 164, dan terkini belum habis bulan 12 lagi ni. Belum habis bulan dah 200 lebih. Kan? Sebab itu kita mengharapkan Persatuan Pengguna ataupun pengguna, kita mengharapkan supaya media massa juga memainkan peranan dalam isu ini. War-warkan mana-mana syarikat yang didapati menipu, yang punya kes, kan senaraikan, bagi laporan supaya
halayak ramai pengguna kat luar sana tahu aktiviti-aktiviti syarikat yang dimaksudkan tu. Itu. Jadi kiranya berlaku kes memang daripada pengalaman daripada aduan sendiri, adakah kes tu berjaya diselesaikan ataupun duit tu memang habis selesap saja ke memang ada tak yang dapat balik? Dapat balik ke ada ke kes-kes yang Yang malangnya ni, kan, yang malangnya kebanyakan syarikat-syarikat yang menipu ni, dia syarikat-syarikat yang diwujudkan untuk tujuan itu pada ketika itu, ataupun tujuannya ataupun syarikat itu tidak berdaftar pun dengan SSM. Itu yang menjadikan kita agak sukar untuk mengesan. Sebahagian besar daripada syarikat ataupun ejen yang terlibat tadi itu, dia buka syarikat hari ini untuk tujuan menipu. Bila dah tipu, dah buat collection semua, dah ratusan ribu dia ambil, dia tutup. Lepas tu dia hilang macam tu saja. Bila hilang macam tu, di peringkat kita selaku persatuan, di peringkat persatuan, kami mengambil inisiatif dengan pelbagai cara untuk mengesan ejen-ejen tadi kan, kalau boleh kita berusaha untuk ejen yang terlibat tadi memulangkan semula duit yang ditipu. Tetapi malangnya kebanyakan kes yang kita kendalikan, kita tidak dapat mengesan individu-individu berkenaan sebab orang nak menipu kan. Orang nak menipu, dia tahu dah, kain bulu guyup lah dia. Itu masalahnya. Dan Puan Syahda, ada juga kes-kes di mana apabila senarai nama mereka yang berjaya lah dapat pergi ke haji keluar, mereka yang tak dapat pergi tu rasa kecewa, mungkin dah tunggu beberapa tahun. Dia ambil kesempatan, bila datang, oh tak apa, senarai tu yang dah lepas, kita boleh tolong dapat pergi juga haji. Macam yang pelakon yang dijanjikan lah. Sebab ini soal emosi dan kan, sebab orang tu kalau nak pergi haji ni boleh faham perasaan. Begitu sangat nak pergi. Teruja tu kan. Umur pun mungkin dah lanjut. Jadi macam mana tu Puan? Okey, memanglah ya. Secara legalnya lah ya, secara sah, yang saya katakan tadi hanya 25 syarikat yang menjalankan aktiviti yang didaftarkan dan diiktirafkan oleh tabung haji untuk membawa para jemaah haji ke Mekah ya. Dan kalau saya perlu share lah juga ya, you must check kat portal tu dulu. Kalau tak dapat atau berhubung terus dengan Bermitra Malaysia ya, talian kita, kalau mereka masih nak tahu apakah nama-nama syarikat itu. Tidak ada syarikat selain daripada 25 syarikat atau 27 syarikat ni, di mana dua tadi ni yang boleh mengelolakan haji. Ya, yang diiktirafkan. Dan tidak juga, saya perlu ingatkan, tidak ada visa di luar sana yang juga kan boleh dikenali oleh syarikat lain. Hanya diberi kepada selected 25 yang legal daripada tabung haji. Itu sahaja. Jadi memang tak ada pun ejen-ejen yang boleh membuat rayuan dari pihak visa. Kalau mungkin sekarang ni kita ada dengar juga ada kata, jangan risau, kita ada kota tu. Sekarang ni masalahnya orang akan kata kota dia kata kita ada kota tu, jangan risau. Tetapi patut risau. Because bukan sikitnya duit, pasal kita nak pergi menunaikan haji kemudian tu kalau dia kata kita boleh uruskan, tidak ada. Kalau mungkin you tak dapat berhubung dengan Bermitra Malaysia, berhubung teruskan tabung haji. Dan nak menokok tambah daripada yang disampaikan Puan Sharifah tadi kan, bukan saja ejen. Contohnya dalam DPPIM sendiri, kita menerima laporan di mana tahu kes Gores dan Menang ni. Kes Gores dan Menang ni. Jadi memang menipu. Yang baru ni 130,000 kena tipu tu. Ejen ni tadi bukan bangsa Islam, bukan agama Islam, bukan orang Melayu pun. Tetapi mereka menawarkan pakej umrah. Mereka menawarkan pakej umrah kan, dengan harga yang begitu cantik kan, ditawarkan. Jadi orang tua kita ni yang teruja nak pergi haji ni, bila dapat satu tawaran yang baik, yang cantik macam tu, pasti akan terpikat kan. Akhirnya mereka tertipu. Sampai peringkat itu pengguna tertipu. Sebab itu kita mengharapkan supaya pengguna kat luar sana bijak. Kan, kita sentiasa macam KPD NKK sentiasa menekankan supaya kita menjadi pengguna yang bijak daripada masa ke semasa. Kita minta supaya pengguna sebelum tertipu tadi, kalau bercakap mengenai haji, layari portal-portal berkenaan PPIM punya website ke, ataupun portal haji ke, iUmrah ke, atau Bumi Putra punya tadi, dapatkan maklumat-maklumat yang terkini berkaitan dengan industri ini. Jangan kita mudah tertipu. Berapa kali kita nak tertipu daripada masa ke semasa. Okey. Itu dia.
satu peranan yang cukup baik juga sebab Tuan Haji pun lepas ni kita akan menengah Pulau Haji pula. Tapi satu yang cukup baik sekali untuk kita kongsikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Mustafa Hamzah, aktivis pemuda, dan juga Puan Syuhaida Burham, Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Bumi Putera Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Dan bagi kita jugalah, kalau kita mempunyai maklumat, apa salahnya kita wawarkan kepada lainlah rakan-rakan kita. Dan kalau kita tahu ada pakcik kita ke makcik kita ke yang mengerjakan umrah, tak salah kalau kita bertanyakan Layar reporter daripada PPIM sendiri pun ada laman web dan juga kita tanyalah agensi mana tu makcik kan. Jadi mungkin kita boleh buat pemeriksaan kalau tidak ada pemeriksaan dilakukan sebelum inilah, ataupun ada cerita yang meragukan. Itu dia tadi. Kita akan berehat seketika.